Okey, kita tengok sistem peredaran dalam serangga. Sebenarnya telah saya terangkan tadi bahawa sistem peredaran dalam serangga ni dia adalah sistem peredaran terbuka. Dia adalah sistem peredaran peredaran yang terbuka. Okey, kita tak panggil peredaran darah untuk serangga. Sebab apa? Darah ni hanya ada pada manusia, pada ikan, kan? Pada amfibia. Kalau serangga dia tak ada darah. Dia ada bendalir yang sama seperti darah. Sama seperti darah, kita panggil dia hemolimfa. Okey, dipanggil hemolimfa yang mengangkut nutrien dan juga hormon. Okey, jadi kalau pada manusia, hemolimfa ni tugasnya adalah pada darah. Tapi pada serangga, tugas darah tu adalah diambil oleh hemolimfa lah. Jadi hemolimfa ni bertindak seperti darah dalam serangga. Hemolimfa berada di rongga badan yang dipanggil hemoselem. Hemoselem ni yang mana satu rongga yang sebahagian daripada sistem peredaran dalam serangga. Okey, kemudian di sinilah hemolimfa membuat pertukaran bahan secara langsung dengan tisu dan organ badan. Pengecutan otot menyebabkan darah bergerak kembali ke jantung untuk memulakan aliran seterusnya. Okey, hemolimfa ni ini dia sepatutnya kita letak hemolimfa. Hemolimfa ni dia akan bergerak semula ke jantung untuk memulakan aliran seterusnya. Okey, kamu tengok sini. Ni gambar dia. Okey, organ iaitu jantung dia, organ dia memanjang. Organnya memanjang di rongga dada. Apabila jantung mengecut, ostium akan tertutup. Masa dia jantung tu dia mengecut, ostium akan tertutup. Okey, darah akan digerakkan ke depan memasuki aorta. Apabila jantung mengendur, ostium akan terbuka dan darah dari rongga badan masuk ke dalam jantung. Okey, kamu tukarlah darah tu kepada hemolimfa. Okey, lepas tu aorta ni pula salur darah yang membawa darah keluar dari jantung. Okey, dia keluar salur darah ni, dia akan keluar daripada jantung. Okey, aorta mempunyai injap yang mengelakkan darah mengalir ke jantung. Jadi di sini dia ada injap untuk elakkan darah ni masuk balik dalam jantung. Okey, ni jantung dia ni, sepanjang-panjang ni jantung dia. Ni jantung dia. Dia akan mengendur dan mengecut. Okey, hemoselem pula di kawasan sinilah hemoselem. Okey, rongga badan yang merupakan sebahagian daripada sistem peredaran bagi hemolimfa ni. Okey, ostium pula, ostium ni lubang kecil pada jantung yang membenarkan hemolimfa dari hemoselem memasuki jantung. Jadi kamu nampak tak? Ni bahagian hemoselem dia lah. Ni bahagian hemoselem dia. Okey, hemolimfa ni dia akan dipam keluar. Jantung ni dia akan pam keluar. Dia akan pam keluar hemolimfa tu. Kemudian dia akan melalui aorta. Di sini ada injap. Dia akan bagi hemolimfa ni bergerak sekali je. Dia akan pergi ke bahagian hemoselem. Di sinilah akan berlaku pertukaran nutrien, hormon kepada sel. Kemudian dia akan bergerak. Dia akan masuk balik ke dalam lubang kecil. Dalam jantung ni ada lubang kecil, kita panggil dia ostium. Dia masuk balik, kemudian dia akan dipam semula pergi sini. Okey, semasa dia di jantung ni lah dia akan menerima oksigen. Dia akan menerima oksigen semua. Dia akan pam balik pergi ke aorta. Dia berpusing macam tu. Dan lubang kecil ni kita panggil ostium. Di situlah tempat masuknya hemolimfa. Okey, itu cara peredaran dalam serangga. Peredaran hemolimfa. Dia bukan kata istilah dia darah seperti manusia. Tidak. Dia adalah hemolimfa. Okey. Peredaran darah ikan. Okey, ikan baru kita panggil dia darah lah. Sebab memang darah ikan ni dia ada darah. Okey, ikan mempunyai sistem peredaran tertutup.
tunggal dan lengkap. Okey, dia ada sistem peredaran tertutup. Sebenarnya saya beritahu kepada kamu, tertutup ni maksudnya darah ni dia hanya bergerak dalam urat dia sahaja, bergerak dalam salur darah sahaja. Dia tidak akan keluar daripada salur darah dia. Itu maksud peredaran tertutup. Okey, tunggal ni maksudnya apa? Dia dalam satu kitaran darah ni, darah ni akan masuk sekali. Satu kitaran sekali. Maksud dia pump, dia akan terus pergi. Dan masuk balik. Pump, dia akan terus pergi. Masuk balik. Pump, terus pergi. Macam tu. Kan? Tak seperti manusia. Manusia ni 2 kali masuk jantung. Macam mana kali-kalinya nanti kita akan tengok macam mana yang dimaksudkan 2 kali. Tapi yang untuk ikan ni, saya terus cerita pada kamu, yang mana dia sekali pump, dia akan terus pergi ke saluran darah, dan akan ada darah terus, baru masuk, baru dia pump kali kedua. Maksudnya darah tu akan masuk sekali dalam setiap peredaran darah. Okey, dia akan masuk sekali dalam jantung dan dia akan beredar. Lepas tu yang lain pula masuk sekali, dia pump lagi. Okey. Ikan mempunyai sistem peredaran tertutup, tunggal dan lengkap. Ikan mempunyai jantung yang mengempam darah ke insang, seterusnya ke sel-sel badan. Okey. Iaitu jantung ni dia akan pump pergi ke insang. Okey, di sini dia akan terima oksigen, dia akan pump lagi ke sel-sel badan. Dia akan pump terus. Maksudnya darah yang dah terima oksigen tu dia tak akan patah balik ke jantung. Faham tak sini? Itu maksud sekali, tunggal. Maksudnya darah daripada sini, jantung ni dia pump pergi ke insang, di sini dia menerima oksigen dan terus pergi ke sel-sel badan. Jadi dah diberi pada sel-sel badan, dah ambil oksigen, dia patah balik pergi ke jantung. Pump lagi terus pergi ke insang. Insang di sini darah tu akan terima oksigen, pergi ke sel badan. Itu maksud sekali je dia masuk dalam jantung. Okey. Ikan punya jantung untuk mengempam darah ke insang. Okey, jantung ikan mempunyai satu atrium dan satu ventricle. Okey, manusia dia ada dua atrium, 2 ventricle. Tapi kalau ikan dia hanya ada satu atrium dan satu ventricle. Okey. Insang ni apa fungsi dia? Tempat pertukaran gas antara darah dan persekitaran. Oksigen meresap ke dalam parit kapilari insang, manakala karbon dioksida meresap ke persekitaran. Apa fungsi jantung? Jantung mengandungi satu atrium. Dia ada satu atrium dan satu ventricle. Okey, dia pump darah, terdiuk oksigen ke aorta dan seterusnya masuk ke dalam insang. Okey, di sinilah aorta dia. Dia pump dia terus keluar pergi ke insang untuk ambil oksigen dan terus pergi ke seluruh badan. Okey, kapilari sistemik. Tempat berlakunya pertukaran gas oksigen meresap ke sel-sel badan dan karbon dioksida meresap ke dalam kapilari. Okey. Jadi semasa di kapilari inilah gas-gas yang dibawa oleh darah ikan ni, yang oksigen ni, dia akan meresap ke dalam sel. Sebab apa? Sel nak pakai. Sel nak pakai oksigen. Kemudian oksigen tu akan dilepaskan oleh sel ni masuk ke dalam kapilari, pump balik pergi ke jantung, jantung pump balik pergi ke kapilari dia akan masuk ke jantung, jantung pump pergi ke insang. Kapilari dia tak ada pump. Kapilari ni akan terus hantar ke jantung dan jantung akan pump pergi ke insang untuk ambil oksigen dan pergi ke seluruh badan. Okey. Itu seterusnya vena cava, membawa darah dari sel-sel badan kembali ke jantung. Okey, ini vena cava dia. Yang paling penting untuk kamu selepas ni ialah kamu tahu perkataan aorta dan perkataan vena cava. Vena cava ni kalau untuk ikan ni, dia akan bawa darah-darah yang sudah tidak ada oksigen. Itu vena cava. Dia akan bawa darah-darah yang sudah tidak ada oksigen untuk dipump pergi ke jantung. Jantung ni, daripada jantung ni, dia akan keluar melalui aorta. Keluar aorta akan pergi ke insang untuk ambil oksigen. Okey, jadi begitulah peredaran darah ikan. Darah hanya masuk sekali sahaja dalam jantung, kemudian akan terus dipump pergi ke insang. Insang dah dapat oksigen, dia akan pergi ke
sel-sel pula untuk memberi oksigen kepada sel.